untuk mempertahankan perlembagaan persekutuan. Maksudnya apa sahaja proses yang melibatkan pindaan kepada undang-undang tertinggi negara ini, kami ahli parlimen sebagai penggubal undang-undang utama negara diberikan tanggungjawab yang besar oleh rakyat untuk memastikan setiap aturan dibuat adalah dibuat dengan penuh tertib, teliti dan paling penting keutamaan kepada rakyat dan negara sentiasa diletakkan di tempat yang tertinggi. Namun Tuan Yang di-Pertua, apa yang berlaku pada hari ini adalah satu proses yang sama dilakukan seperti sebelum-sebelum ini, seolah-olah tidak berlaku pun reformasi parlimen. Mengapa saya cakap begitu? Pertama, mesyuarat kali ini ada 20 hari persidangan dan daripada jumlah ini, 12 hari ditetapkan untuk urusan titah diraja manakala baki 8 hari bagi urusan majlis yang lain. Dan daripada 8 hari ini hanya ditetapkan 2 hari sahaja untuk kita, kami ahli-ahli parlimen untuk membahas 2 pindaan besar melibatkan undang-undang tertinggi negara. Sudahlah hanya 2 hari sahaja ditetapkan, malah pindaan perlembagaan ini diletakkan di hari-hari akhir persidangan. Tuan Yang di-Pertua, ini bukan RUU potong pokok atau cabut rumput, ini adalah perlembagaan persekutuan. Mengapa kita mahu kekalkan tabiat ini walaupun kita laung-laungkan reformasi institusi? Apa susah sangat mau bentangkan pindaan ini daripada awal persidangan? Contoh, dalam mesyuarat kali ini sepatutnya boleh sahaja kita bentangkan selepas selesai urusan titah diraja tempoh hari. Berikanlah masa seluas-luasnya kepada semua ahli parlimen untuk berbahas. Tuan Yang di-Pertua, rakyat di bawah diberikan gambaran seolah-olah reformasi parlimen telah berlaku apabila kita luluskan Akta Perkhidmatan Parlimen sebelum ini. Rakyat tidak mahu tahu pengurusan penjawatan di parlimen dan sebagainya. Apa yang rakyat mahu tahu, apa perubahan, apa ketelusan, apa kebebasan yang diberikan kepada ahli parlimen untuk menyuarakan suara rakyat di dalam dewan ini. Ini belum lagi saya sentuh mengenai jawapan kepada soalan lisan, perbahasan kami yang tidak menjawab soalan, jawapan yang tidak lengkap dan sebagainya. Adakah parlimen ini benar-benar bebas dan mencerminkan pemisahan kuasa atau parlimen masih lagi ikut kehendak eksekutif? Kesimpulan dalam hal ini Tuan Yang di-Pertua, kalau kita mahu buat reform, buat betul-betul, jangan hanya retorik. Kalaupun ada tindakan tetapi tindakan sekadar optik yang mahukan pujian, saya rasa tidak perlulah dibuat. Tuan Yang di-Pertua, berbalik kepada pindaan perlembagaan yang kita mahu luluskan hari ini, walaupun saya menyokong pindaan ini, saya punya pandangan sedikit berbeza mengenai tempoh jawatan seorang Perdana Menteri. Bagi saya, jika majoriti rakyat masih mahukan seorang pemimpin kerana beliau cemerlang dan bagus, undang-undang tidak sepatutnya menghalang pilihan mereka. If you are good, you are good. Sebagai contoh, sekiranya rakyat mahukan yang amat berhormat Tambun untuk terus memimpin negara, even buat kali ketiga, mengapa kita mahu halang rakyat dari terus memilih beliau nanti? Bagi saya yang penting sekarang adalah kerajaan mengutamakan pengukuhan institusi perkhidmatan awam kita. Perlu neutral, cekap sekaligus dapat membolehkan sebarang peralihan kuasa berlaku dengan lancar tanpa perlu paksaan undang-undang seperti yang kita bentangkan hari ini. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin sentuh mengenai pasal 4(D)(A) yang jelas menyatakan bahawa tempoh perkhidmatan sebelum pindaan ini berkuat kuasa hendaklah diambil kira dalam pengiraan had 10 tahun tersebut. Saya secara peribadi beranggapan undang-undang baru bersifat prospektif dan bukannya retrospektif. Mengapa? Pertama, status semasa undang-undang. Seorang pemimpin yang berkhidmat pada masa lalu melakukannya berdasarkan peraturan dan undang-undang yang sah pada waktu itu. Kedua, diskriminasi atau targeting. Jika kita lihat kesan kepada retrospektif ini sering dilihat sebagai usaha untuk menyekat individu tertentu daripada kembali berkuasa. Bagi saya, jika matlamat kerajaan adalah reformasi institusi, ia sepatutnya bermula dengan lembaran baru ataupun clean slate tanpa menghukum khidmat bagi pemimpin masa lalu yang telah disahkan dan terbukti dengan mandat diberikan rakyat pada waktu itu. Ketiga, kedaulatan parlimen. Parlimen sepatutnya menghormati pilihan rakyat dalam setiap kitaran pilihan raya tanpa disekat oleh rekod sejarah yang telah pun berlalu. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan dan kita semua di sini perlu belajar daripada sejarah. Kita jangan biarkan kelompongan pindaan perlembagaan tahun 2022 berulang. Pada waktu itu, kita mahukan semua pindaan dibuat dengan segera. Nah, sekarang kita tengok, masih boleh melompat tanpa melompat.
mudah dimanipulasi dan memberikan kelebihan kepada parti yang memerintah negara. Dan untuk rekod, saya sokong apa yang telah diutarakan oleh Bakri tadi, iaitu berkenaan memberikan peruntukan yang sama rata kepada semua ahli parlimen tanpa mengira kerajaan atau pembangkang. Itu reformasi yang kita mahukan. Itu saja Tuan Yang di-Pertua. Sekian, terima kasih.